Kembali lagi bersama saya di Julia Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah legenda Dayang Isah Tandang Sari. Kisah ini berlaku sebelum kewujudan dinasti Bruk di sebuah negeri di Sarawak, yaitu di Saribas, yang terletak di bawah kekuasaan Sultan Brunei. Pusat pemerintahan Saribas terletak di Tandang Sari, atau pada hari ini dikenali sebagai Pusa. Sebagai pemerintah yang amat dikasihi oleh rakyat, Datuk Temenggung Kadir mewakili kerajaan Brunei memerintah dengan adil dan saksama. Dikisahkan Datuk Temenggung Kadir telah 7 tahun berkahwin dengan Dayang Siti Hajar, namun masih belum dikurniakan cahaya mata. Hidup mereka bahagia namun kesunyian. Mereka berdua sentiasa berharap agar doa mereka dimakbulkan untuk mempunyai anak suatu hari kelak. Kisah ini merupakan kisah benar, dan buktinya terdapat makam Dayang Isah Tandang Sari di Pusa, Sarawak. Jika kita hayati dan penggemar cerita legenda, kisah ini seolah-olah tidak jauh bezanya seperti kisah legenda Mahsuri di Langkawi yang sengsara semasa hayatnya disebabkan oleh kecantikan. Begitu juga kisah Dayang Isah Tandang Sari yang hidupnya telah menjadi mangsa kecantikannya. Cuma kisah Dayang Isah tidak ramai yang tahu dan tidak sepopuler kisah Mahsuri di Langkawi. Pada suatu malam, setelah selesai mengerjakan solat, Datuk Temenggung Kadir terus tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, beliau telah mendengar suara yang berkata, "Wahai Temenggung Kadir, aku kesihan melihat kamu tidak berhenti-henti berdoa menginginkan zuriat. Aku ingin menolong kalian berdua, tetapi kamu ikut apa yang aku suruh. Esok pergilah ke hulu sungai Tandang Sari. Di sana nanti ada serumpun buluh betong. Potonglah buluh tersebut dan di dalamnya terdapat sebiji telur, dan ambil telur tersebut dan simpan baik-baik." Selesai mendengar suara itu, Datuk Temenggung Kadir terus terjaga dari tidurnya dan tidak dapat melelapkan matanya lagi. Fikirannya berkecamuk memikirkan tentang suara tersebut. Adakah ia benar atau mainan tidur? Datuk Temenggung Kadir terus mengejutkan istri dan menceritakan mimpi yang telah beliau alami. Istrinya merasa amat terkejut dan berharap agar suaminya menuruti mimpi tersebut. Keesokan harinya, Datuk Temenggung Kadir terus ke tempat yang dimaksudkan, seorang diri dengan menaiki perahunya dan berbekalkan pedang saktinya. Gempetar alam. Dalam perjalanan, matanya melilau-lilau melihat ke kiri dan ke kanan untuk mencari buluh tersebut. Akhirnya dia menjumpai serumpun buluh betong. Dengan hati yang berdebar-debar, terus mengikat perahunya ke tebing sungai dan naik ke darat. Dengan perasaan yang berdebar-debar dan hanya dengan satu tetakan sahaja, buluh tersebut telah terpotong.
Memang benar apa yang dialaminya di dalam mimpinya malam tadi. Di dalam buluh tersebut ada sebiji telur. Tanpa melengahkan masa, dia terus membawa telur tersebut dan dibawa pulang. Pada malam itu, semasa hendak tidur, telur tersebut diletakkan di sebelah kiri kepalanya. Tiba-tiba, menjelang tengah malam, mereka berdua terkejut dari tidur karena mendengar suara bayi menangis. Datuk Temenggung Kadir terus bangun dan didapati telur tersebut telah pecah dan ada seorang bayi perempuan berhampiran telur tersebut. Walaupun terkejut dengan kehadiran aneh tersebut, mereka berdua merasa amat gembira dan tidak tidur sehingga ke pagi, menguruskan bayi yang baru menetas dari telur tersebut. Walaupun tidak diketahui asal-usul anak tersebut, mereka berdua bersyukur kerana telah dikurniakan anak perempuan yang dinamakan Dayang Isah. Masa berlalu begitu pantas. Dayang Isah telah pun membesar dan memiliki rupa paras yang amat cantik. Setiap lelaki yang terpandangnya pasti ingin memilikinya, sehingga ada yang sanggup berbunuh sesama sendiri demi untuk memiliki Dayang Isah. Datuk Temenggung Kadir merasa amat bersyukur, senang dengan kejadian sebegini, dan mengambil keputusan untuk mengahwinkan anaknya dengan kadar yang segera. Abang Bunut seorang pemuda yang baik tingkah lakunya dan amat disegani penduduk Tandang Sari. Disebabkan Abang Bunut bekerja di istana Datuk Temenggung Kadir, Dayang Isah dapat mengenalinya dengan lebih rapat. Dari berkenalan sehinggalah berkasih sayang, perhubungan mereka berdua semakin hari semakin rapat. Perhubungan mereka direstui oleh Datuk Temenggung Kadir dan istrinya. Pada suatu malam, Datuk Temenggung Kadir sekali lagi bermimpi mendengar suara yang sama. Suara itu berkata, "Wahai Temenggung Kadir, dengarlah kata-kataku ini. Dayang Isah ini telah dewasa dan menjadi rebutan jejaka Tandang Sari. Sesiapa yang berhajat untuk memperistrikan, mestilah menyediakan 10 kati emas sebagai emas kahwin." Datuk Temenggung Kadir terbangun dari tidurnya. Beliau berasa amat resah dan bingung, terkenang dengan Abang Bunut, seorang yang amat beliau senangi dan menyintai Dayang Isah. Sudah semestinya sesuatu yang mustahil untuk Abang Bunut menyediakan 10 kati wang emas untuk mas kawin. Datuk Temenggung Kadir menceritakan tentang kisah mimpi kepada istrinya keesokannya. Istrinya merasa amat sedih namun terpaksa akur. Dengan perasaan serba salah, mereka berdua menceritakan kepada Abang Bunut dan Dayang Isah. Abang Bunut akur karena beliau sendiri tahu untuk menyediakan 10 kati emas adalah sesuatu yang mustahil untuk dirinya. Diriwayatkan dalam satu kisah, ada seorang saudagar berbangsa Bugis bernama Nakoda Kar dalam pelayaran bersama anak buahnya dari Palembang ke negara Brunei, singgah sebentar ke Saribas. Di situ beliau mendengar kisah tentang kecantikan Dayang Isah serta kisah 10 kati emas. Tanpa melihat paras rupa Dayang Isah, beliau terus menuju ke istana Datuk Temenggung dan menyatakan hasratnya. Pada mulanya, Datuk Temenggung Kadir berat hati untuk menerima lamaran tersebut kerana memikirkan Nakoda Kar bukan orang tempatan. Namun beliau terpaksa menerima lamaran tersebut kerana memikirkan tentang mimpinya. Maka berlangsunglah majlis perkahwinan selang beberapa hari selepas pertunangan. Dayang Isah merasa amat sedih mengenangkan kekasih hatinya, Awang Bunut. Begitu juga sebaliknya yang berlaku kepada Awang Bunut. Setelah sempurnama Dayang Isah bergelar isteri, Nakoda Kar berhasrat untuk belayar ke Brunei untuk meneruskan perniagaannya. Ketika menghampiri Pulau Burung, beliau teringat tentang kerisnya yang tertinggal. Dengan melabuhkan kapalnya di Pulau Burung,
beliau mengayuh sampan menuju semula ke Saribas. Nakodakar merasa tidak sedap hati ketika dalam perjalanan menuju ke istana setelah mengikat tali perahu di muara sungai. Cepat-cepat dia melangkah. Dari jauh, sayup-sayup kedengaran suara istri bergurau senda dengan abang bunut. Dengan perasaan marah, Nakodakar membaca jampi tidur. Maka tertidurlah semua orang di dalam istana tersebut. Keesokan harinya, seisi istana telah sedar dari tidur. Dayang Isah terkejut melihat abang bunut mati dibunuh. Dayang Isah menyadari karena kecantikannya banyak nyawa telah terkorban. Di sini ada 3 riwayat menceritakan dalam versi yang berbeza, sama ada Dayang Isah mati membunuh diri atau mati dibunuh oleh suaminya, yaitu Nakodakar. Setelah membunuh awang bunut, Nakodakar juga coba untuk membunuh Dayang Isah, namun tidak dapat karena istrinya tidak lut dengan apa-apa jenis senjata. Kerana tidak sanggup melihat tindakan suaminya yang sangat kejam, Dayang Isah meminta suaminya membunuhnya dengan cara menjerut lehernya dengan 7 helai rambutnya. Melihat kejadian ini, Datuk Temenggung Kadir merasa amat marah dan tahu ini adalah angkara Nakodakar. Beliau terus mengejar kapal Nakodakar dengan menaiki perahu bersama lancang mayang. Diriwayatkan perahu kuliknya bergerak sepantas naga lapar dengan pengayuhnya selebar 3 hasta. Setibanya di Pulau Burung, kapal Nakodakar masih kelihatan. Dengan menghayunkan pedang sakti gempetar alam, maka kapal Nakodakar terus terbelah 2. Nakodakar serta semua anak buahnya mati lemas di Pulau Burung. Setelah itu, jenazah Dayang Isah dimakamkan oleh Datuk Temenggung Kadir di Tandang Sari, Saribas, atau kini dikenali tanah penguburan Kampung Kalok, Pusa, kira-kira 150 km dari Bandar Sibu dan 90 km dari Betong. Itulah dia kisah Dayang Isah yang hidupnya sengsara dan terkorban disebabkan oleh kecantikannya. Sekian.